Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina li masyayikhina wa li muallimina wa zawil huquq alaina ajma'in. Summa ila arwahil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya muliakan pengurusan masjid, Tuan Imam, EJK, serta para jemaah yang dihormati sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama berada pada malam ini di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Moga salat yang telah kita kerjakan tadi berserta dengan zikir, berserta dengan doa-doa yang telah kita aminkan bersama dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita ke hadirat Allah kesempatan yang ada ini sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat yang mendoakan rahmat dan keberkatan kepada mereka-mereka yang berada dalam majlis ilmu. Moga kita juga tergolong dan terbilang di dalam kalangan mereka-mereka yang beroleh keberkatan dan kesejahteraan tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara yang saya nak sentuhkan pada malam ini, di mana setiap orang melakukan kesilapan. Setiap orang melakukan kesilapan. Nabi SAW di dalam hadisnya ada menyebut, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam ini sentiasa melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan yang terbaik daripada mereka itu di antara mereka-mereka yang melakukan kesalahan dan kesilapan itu ialah mereka yang cepat-cepat bertaubat. Semua manusia melakukan kesilapan dan kesalahan. Tidak kira di dalam tingkah laku mereka, di dalam perbuatan mereka, di dalam perkataan mereka dan di dalam apa sahaja tindakan-tindakan mereka. Sehingga Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam pun juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ini. Kisah yang sangat masyhur ketika mana Nabi sedang melayan pembesar-pembesar Quraisy, datang seorang lelaki buta untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak memberi perhatian kepada beliau, malah memberi tumpuan lebih kepada pembesar-pembesar Quraisy. Maka peristiwa tersebut langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maka lelaki tersebut Ibnu Abi Maktum ini, maka dia datang nak berjumpa dengan Nabi. Dia seorang yang buta. Dia tak tahu yang ketika itu Nabi sedang melayan pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu. Maka Nabi tidak memberi perhatian kepada kedatangan beliau. Maka dia merasa kecil hati. Dia merasa tersentuh dengan tindakan Nabi, yang dia tahu Nabi bukan begitu orangnya. Tapi diturun oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ayat tersebut, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan tuan-tuan boleh bacalah ayat tersebut secara keseluruhannya. Dalam satu peristiwa yang lain,
suatu pagi Nabi balik daripada solat subuh, dan Nabi ketika itu sempat untuk minum madu. Kebetulan pula madu tersebut daripada jenis yang meninggalkan sedikit bau masam di dalam mulut beliau. Apabila sampai di rumah, maka isteri-isteri Nabi ini ada di antara isteri Nabi ini menegur, "Wahai Rasulullah, kamu minum madu ya?" Dia, "Iya, kamu minum." "Ya, saya minum madu," katanya. Madu apakah yang kamu minum?" "Kenapa?" Nabi tanya. "Kerana dia meninggalkan sedikit bau masam," dia kata, "yang kurang enak di dalam mulut kamu." Maka mendengar itu, maka Nabi berkata, "Okeylah, kalau macam tu aku tidak akan minum lagi lah madu ini," dia kata, "kerana tidak menyenangkan kamu semua." Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala membetulkan keadaan tersebut. Ya ayuhan nabi, la tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, jangan kamu mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ayat tersebut tentu boleh merujuk kepada asbabun nuzul kepada ayat tersebut. Wahai Nabi, jangan kamu haramkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan perkara tersebut. Untuk apa? Untuk mendapat keredaan isteri-isterimu. Boleh boleh tuan-tuan merujuk kepada ayat tersebut. Okey. Dan semua orang boleh melakukan kesalahan. Kalau Rasulullah SAW pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa kita yang hari-hari bergelumang dengan kesalahan dan kesilapan? Termasuklah para ustaz seperti saya yang berceramah ataupun yang menyampaikan kuliah-kuliah dan mengajar di beberapa tempat dan sebagainya lagi. Maka apa yang ingin saya sebutkan dan saya kaitkan dekat sini, saya pun tidak terlepas daripada melakukan kesilapan-kesilapan. Saya telah menerima satu email daripada salah seorang jemaah dekat sini. Tetapi sayanglah sebab email tersebut bertarikh 10 hari bulan 12 lagi. Tapi hanya sampai kepada saya pada 28 hari bulan 2 baru-baru ini. Dan email tersebut telah dihantar kepada admin Masjid Sabirin ini. Dan email tersebut telah pun disebarkan di dalam Masjid Sabirin @Yahoo Group. Dan saya rasa ramailah yang telah membaca email tersebut. Okey. Email tersebut berbunyi, minta maaf lah kalau saya membacanya, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Harap Dr. Muhammad Din memohon maaf kerana membuat kenyataan bahawa tidak terdapat larangan memakan babi di dalam Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah mengharamkan babi bagi umat Islam dalam surah-surah berikut: Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 145, An-Nahlu ayat 115. Sepatutnya, ini dalam email, saya masih baca email. Sepatutnya penceramah tak boleh pakai info dari seorang kawan non-Muslim yang kononnya mengkaji Al-Quran. Semaklah dulu sebelum berceramah. Itu email yang dihantar oleh seorang jemaah dekat sini kepada admin masjid ini, dan kemudian telah dimasukkan ke dalam Masjid Sabirin @Yahoo Group. Okey. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah ini saya sampaikan pada 7 hari bulan 12 2013 yang lalu. Dan setiap kali saya selesai kuliah, saya ada menghantar bukan setiap kali lah, saya pernah menghantar satu mesej WhatsApp
WhatsApp ni, istilah orang panggil sekarang ini, kepada salah seorang daripada AJK ni yang menguruskan ceramah, yang menguruskan kuliah-kuliah dekat sini. Saya menanyakan secara jujur, saya kata, apa reaksi jamaah di sini terhadap kuliah-kuliah yang saya sampaikan. Maklumlah, saya baru beberapa kali menyampaikan kuliah dekat sini. Maka saya menanyakan, apa reaksi jamaah? Tidak ada respon. Maka saya diamlah. Tidak ada respon. Sebab biasa di tempat-tempat lain, bila saya menanya respon sedemikian, ialah untuk kebaikan dan untuk penambahbaikan, saya menyampaikan kuliah dan sebagainya lagi. Tetapi akhirnya saya menerima email ini dan saya perlu jelaskan keadaan ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kata tadi, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang guru yang mengajar, saya memang tidak boleh lari daripada kesalahan-kesalahan. Dan saya boleh ditegur. Dan saya selalu minta supaya saya ditegur dan diberi komen dan sebagainya lagi. Bukan saja di sini, tapi di mana-mana. Di masjid-masjid lain yang saya pergi, di surau-surau lain yang saya pergi, selesai salat Isyak itu, sesiapa ada di antara jemaah yang tidak berpuas hati dan juga maknanya mereka muskil tentang sesuatu masalah, mereka terus mendapatkan saya dan meminta penjelasan mengenai isu-isu tersebut. Tapi di sini tidak ada. Saya pun agak keheranan. Okey, maka tidak ada perkara-perkara tersebut. Jadi tiba-tiba saya menerima email seperti ini. Okey. Dan email tersebut pula telah diperluaskan sedemikian rupa. Jadi ini saya nak sebut, ini bukan adab dan cara yang betul. Saya kata saya perlu diperbetulkan dan saya perlu ditegur. Saya insan biasa, saya manusia dan saya mungkin melakukan kesilapan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, dalam email ini menyebut sepatutnya penceramah tidak boleh pakai info. Saya nak menyatakan bahawa saya bukan penceramah, tetapi saya adalah maknanya ustaz, guru yang nak menyampaikan ilmu, mendidik dan sebagainya lagi. Oleh itu, sebelum saya sampai dekat sini untuk ceramah di antara Maghrib dan Isyak, saya membaca, merojoknya berjam-jam. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab. Setiap patah yang saya akan lafazkan dekat sini akan dihitung, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak datang dengan tangan kosong, tapi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan pembacaan saya, dengan mutalaah saya, dengan bertanya khabar kepada sahabat-sahabat saya, pendakwah-pendakwah yang lain, ustaz-ustaz yang lain, barulah saya datang sini untuk menyampaikan kuliah yang di antara Maghrib dan Isyak tersebut. Saya invite semua komen dan komplain dan juga soal jawab daripada tuan-tuan dan puan, juga anak-anak murid saya di universiti dan di mana-mana pun. Saya bukan sempurna. Kemungkinan saya melakukan kesilapan tersebut. Okey, dalam isu ini, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, saya memang mengatakan bahawa tidak ada ayat yang spesifik ataupun ayat yang khusus mengatakan di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang mengatakan jangan kamu makan daging babi. Memang tidak ada ayat tersebut. Ingat, saya sebut secara literal dekat sini. Kalau dalam bahasa Arab dia tidak kata la ta'kulu lahmal khinzir, jangan kamu makan daging babi. So sebab itu saya tidak akan minta maaf di atas kenyataan saya, tetapi saya mungkin minta maaf di atas mungkin kegagalan saya menghuraikan perkara tersebut kepada tuan-tuan dan puan dan kepada insan yang menghantar email ini. Saya minta maaf atas kegagalan saya menghuraikan perkara tersebut, tapi saya tidak akan minta maaf di atas kenyataan saya. Dan apa yang saya sebut di dalam kuliah saya pada hari itu ialah dialog saya dengan seorang Cina, pegawai bank, bertugas di public bank. Dan dia maknanya di antara jenis-jenis orang yang cuba nak memahami Al-Quran secara literal. Bukan saja Cina, sekarang ini ramai juga di kalangan orang-orang Islam kita ni, orang-orang Melayu kita ni, orang-orang Arab, hatta tuan-tuan dan puan, hatta orang Arab sekalipun yang cuba memahami Al-Quran itu secara literal.
Maka kalau tak ada lah perkataan tersebut, maka baginya boleh saya nak sebut macam tu. Saya adalah seorang pelajar syariah dan tidak mungkin untuk semudah itu saya datang dekat sini dan saya mengatakan bahawa tidak ada ayat semudah itu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya faham ayat-ayat yang telah disebutkan oleh saudara yang menghantar email tersebut, Al-Baqarah 173, Al-Ma'idah 3, Al-An'am 145 dan An-Nahlu 115 ini, kalau tuan-tuan tengok dia punya translation dia, makna dia, satu pun tidak menyebut perkataan makan. Okey. Namun saya tak pula kata yang makan daging babi itu halal. Saya tak ada buat statement macam tu pun. Saya tak kata makan daging babi itu halal dan dibolehkan. Tidak. Saya menyebut bahawa secara literalnya tidak ada. Jadi orang-orang yang berfikiran seperti Cina ini tadi, non-Muslim ini, yang dia nak mengetahui, dia nak ambil tahu, dia nak mempelajari, maka dia mengata kepada saya ulang balik apa yang saya sebut. Dia mengatakan kepada saya, "Doktor, you are wrong when you said," dia kata, "tak boleh makan daging babi." Dia kata, "You are wrong." Dia kata, "No such verse in Quran mentions about that." Ya, saya kata betul lah. Secara literalnya tidak ada. Jangan makan daging babi. Itu yang saya maksud. Ustaz kita ada dekat sini kan, imam kita, Hafiz yang dekat sini pun merujuk kepada ayat-ayat tersebut. So saya tanda ayat-ayat tersebut. Okey, ayat yang pertama berbunyi daripada surah Al-Baqarah ayat 173 berkata, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir." Dan seterusnya. Maksudnya dekat sini ialah sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Okey. Dan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah." Dan seterusnya. Yang bermaksud dekat situ diharamkan bagi kamu, dekat sini di dalam bracket dia tulis memakan. Dalam ayat ini dia menulis di dalam bracket, dalam terjemahannya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dan seterusnya. Tuan-tuan boleh merujuk kepada surah Al-Ma'idah. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 145 pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Dan seterusnya ila akhir al-ayah. Yang maksudnya ialah, katakanlah tidak ku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati, darah yang mengalir, daging babi, kerana semua itu kotor dan seterusnya. Dan yang terakhir yang disebut oleh saudara yang menghantar email tersebut, iaitulah maknanya An-Nahlu ayat 115, di mana ayat tersebut berbunyi, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih," dan ila akhir ayat ini. Apa dia kata dekat tu? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih. Di dalam 4 ayat yang saya bacakan tadi, cuma satu ayat sahaja yang jelas menafsirkannya memakan. Okey. Ingat ya, ini dia punya kronologi saya nak sebut supaya tidak ada kekeliruan lagi lah. Okey, supaya tidak ada kekeliruan dekat sini. Saya minta maaf, saya takut nanti penjelasan saya tak sampai lagi, kekeliruan itu terus berpanjangan. Okey. Maka hatta di dalam tafsiran keempat ayat tadi, hanya satu ayat sahaja yang meletakkan di dalam bracket memakan dekat situ. Okey. Dan yang saya kata tadi, jawapan saya kepada Cina tersebut, non-Muslim tersebut, adalah sebagai nak memberitahu dia bahawa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang datangnya dalam bentuk sedemikian, tetapi meminta penjelasan. Kemudian datanglah Nabi SAW dengan wahyu-wahyu yang diilhamkan kepada beliau, menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Tetapi jawapan saya kepada seorang non-Muslim,
Yang saya tu jawapan saya tu kepada soalan non-Muslim. Saya tak boleh nak cerita dia detail macam tu. So saya nak pendekkan cerita. Saya kata kat dia, you are right. Memang tak ada. Literally, memang tak ada ayat yang macam itu. Kemudian saya bawakan satu kias. Saya kiaskan kat dia. Saya kata dekat dia, so sekarang awak dah membaca, mengkaji sedikit Al-Quran macam ni. So awak nak kata yang solat kami buat tu tak betul? Saya tanya dia, ada yang solat kami buat dengan takbir, dengan rokok, dengan bacaan tu, do you want to say that our prayer ni tak betul? Saya tanya kat dia. Dia tanya balik, kenapa? Ya, saya kata sebab tak ada dalam Al-Quran. Cara kita sembahyang ni tak ada di dalam Al-Quran. Saya kata kat dia, do you want to say that our way of performing salat ni tak betul? Dekat situ dia tersangkut. So saya nak sampaikan mesej, kadang-kadang ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang memerlukan kepada penjelasan. Maknanya saya kata tidak boleh mengambilnya secara literal, secara lafzi, tetapi harus difahami dalam konteks yang lebih luas. Jadi mengenai ayat-ayat yang telah dinyatakan, dan saya telah bacakan tadi 4 ayat tersebut, alhamdulillah dengan sedikit ilmu yang saya ada dan sedikit kefahaman yang saya ada, bila ianya dimulai